mencari beberapa 5 faedah ataupun beberapa faedah yang boleh kita kutip dalam ayat 31 hingga 35 ini. Faedah yang pertama. Faedah yang pertama, tengok ayat 30, fa ammal ladzina amanu wa amilus solihat. Ayat 31, wa ammal ladzina kafaru. Ayat ini Allah sebut 2 je. Mukmin syurga, kafir neraka, dan termasuk ahli maksiat, na'udzubillah. Walam yazkur qisman salisan. Allah tak sebut kumpulan yang ketiga. Maka ayat ini menolak satu fahaman Mu'tazilah. Dengan ni Mu'tazilah satu daripada kumpulan ajaran sesat yang mengatakan ada orang duduk manzilatun baina manzilataini, duduk atas pagar. Syurga pun duduk, neraka pun duduk. Tidak ada. Immal jannah wa ilman nar. 2 yang ada. Syurga, neraka. Atas pagar tidak ada. Kan ada dalam surah Al-A'raf. Suratul A'raf ada. Al-A'raf ni orang duduk tengah-tengah. Itu sekejap je. Sekejap. Maknanya bila orang ni timbangan antara amalan dengan kejahatan sama banyak, dia duduk situ sekejap. Tapi biasanya dengan limpah kurnia Allah Azza wa Jalla, mereka akan selamat. Faham yang Mu'tazilah, dia kata duduk bukan sekejap tu, pakai situ duduk dia. Bukan syurga, bukan neraka. Mana paling kau ni sejuk, paling kau ni panas. Tidak ada, itu pahaman yang tidak ada. Dia kata pandangan Mu'tazilah itu batil, suatu pandangan yang tidak benar. Kata-kata ini dihuraikan oleh Ar-Razi dalam tafsirnya. Ar-Razi dalam tafsir dia kata ini pandangan batil yang dipegang oleh Mu'tazilah yang tak boleh kita pakai. Yang tak boleh kita pakai. Baik, kita pergi kepada faedah yang kedua. Faedah yang kedua, ayat yang sama. Wa ammal ladzina kafaru fastakbartum. Naknya ayat fastakbartum. Istikbar makna sombong. Allah Ta'ala letak sifat orang kafir ni sombong, istikbar. Lish? Li'annahu min syarril khilal. Di antara sifat yang terburuk yang ada dalam diri manusia, sifat sombong. Boleh katakan penguasa-penguasa dunia yang angkuh, yang sombong, binasa berlaku. Dengan Fir'aunnya istikbaran fil ardi. Boleh kata ketua-ketua tu bersifat istikbar. Kita atas dunia hari ni pun, para jemaah sekalian, kalau ada sifat istikbar, sifat sombong dalam diri, kita juga akan binasa. Na'udzubillah. Maka dalam ayat ini wa ammal ladzina kafaru, Allah kata apa? Fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin, 'allal istihqaq al-uqubah. Allah Ta'ala nyatakan sebab-sebab kenapa mereka diseksa. Kenapa? Sebab bila dibaca kepada mereka ayat Quran, bila Nabi menyampaikan dakwah kepada mereka, istakbaru an qabuliha. Mereka sombong daripada menerimanya. Jadi ayat ini menunjukkan kepada bahayanya sombong. Orang sombong, orang ni tak boleh masuk syurga. Kita orang Islam dah ni pun kalau sombong, kena humban dalam neraka dulu. Na'udzubillah. Ayat ini menunjukkan kepada annal wajibat, perkara yang wajib yang kita kena buat ni mari daripada mana? Mari daripada ajaran syarak. Ini kata Ar-Razi sekali lagi, khilafan lima yaquluhul Mu'tazilah. Berbeza dengan pandangan Mu'tazilah, berkata min anna ba'dal wajibat qad yajibu bil aqli. Ada sebahagian daripada kewajipan agama ini wajib dengan akal. Kata di Syekh Ar-Razi, kata tidak, la tajibu illa bisyar'i. Benda yang wajib, dia wajib dengan syarak. Adapun benda yang harus
dalam kehidupan kita sehari-hari ni boleh kita gunakan akal kita. Kita nak makan apa, bagaimana cara kita nak masak, apa bahan yang kita nak buat, carilah. Tidak jadi. Tapi dalam bab agama, dia tak boleh mari kecuali lorong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pandai-pandai sendiri. Kita berpindah kepada faedah yang ketiga. Masih lagi dalam ayat yang sama, wa ammal ladzina kafaru. Orang-orang kafir, timbul soalan, kaifa yahsunu, bagaimana elok kita sifatkan orang kafir, wa kuntum qauman mujrimin, sebagai mujrim. Sebagai mujrim, puak kafir itu jahat. Ni soalan. Ma'annal kufra a'zamu halan minal jurri, minal jah. Sedangkan sifat kafir itu, syirik itu, Allah kata inna syirka la zulmun azim. Sifat yang kezaliman yang paling besar syirik. Kenapa disifatkan puak kafir ini mujrimin, sebagai orang jahat? Kenapa? Jawab dia, inna maknahu, makna dia mereka tu dahlah kafir. Makanu udulan, mereka tak betul dalam pegangan. Bahkan mereka juga telah melakukan kejahatan. Ramai juga mafia-mafia, geng-geng hak jahat daripada pokok kafir ni ramai. Dahlah dia kafir dari sudut akidah, dia jahat pula dari sudut ajaran. Wa kuntum qauman mujrimin. Jadi dua-dua tu ada belaka. Ijram, jenayah dari sudut agama, dan jenayah juga dari sudut kira bicara. Nauzubillah. Itu jawapan. Jawapan daripada para ulama kita. Baik, kita pergi kepada yang keempat. Yang keempat, jawapan ulasan puak kafir kepada agama. Dia kata apa? Inna zunnu illa zanna. Inna zunnu illa zanna. Tengok terjemahan. Kami hanya menganggap, kemungkinan sebagai sangkaan jua. Jadi ayat ini menunjukkan dalil puak-puak kafir telah mengisytiharkan bahawa bi annahum zannul ba'sa waqi'an. Aku rasa je, agakkan kamu je tu mengatakan kiamat tu. Tak ada kiamat. Ma hiya illa hayatuna dunya. Hidup kita ni hidup atas dunia je. Seperti ayat yang lepas dalam surah Al-Jasiyah, kan? Dalam ayat 24, mereka kata apa? Ma hiya illa hayatuna dunya. Kita hidup atas dunia. Tak ada hidup kali yang kedua. Itu mereka menyatakan pendirian mereka mengingkari kebangkitan semula. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa ayat yang kita ni, ayat wa idza qila in, mereka kata aumananu bimustayqinin, kami tak yakin. Jadi ayat ini kembar dengan ayat hak lepas, in hiya illa hayatuna dunya. Kita ni hidup atas dunia je, dia kata. Jadi kata di ulama, dia kata kafir itu ada dua kumpulan. Kafir ada kedua kumpulan. Kumpulan etis, dahriyun, mulhidun, dia tak percaya langsung. Tak ada. Ini yang memberi jawapan waqalu ma hiya illa hayatuna dunya. Wa minhum man kana syakkan mutahayyiran. Ada juga puak kafir, dia banyak sangat dengar Nabi baca Quran, dia duk ihtikak, duk bercampur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dalam perasaan hati dia tu syak. Ada sungguh Muhammad ni. Muhammad ni bukan tak pernah menipu. Muhammad ni orang tak pernah menipu. Hak dia cakap ni boleh jadi betul. Jadi maknanya ada dua mazhab juga buat kafir ni. Mazhab total tak terima, langsung tak percaya. Ada mazhab yang syak. Macam ada, tapi nak pergi jumpa Muhammad masuk Islam, malu ke Abu Jahal? Maknanya ada kumpulan macam tu.
huraian yang kedua kepada soalan ayat tadi, dua ayat tadi. Ka'annahum kanu taratan, ada kalanya ketika berdasar kepada dilalatul fitrah yang ada dalam jiwa dia, macam dia zon, ada berkali. Bila dia jumpa geng dia balik, wa iza apa ni, jumpa dengan syayatinihim, puak-puak syaitan dia, mamak tu percaya apa dia. Orang tak buat kira, orang tak boleh buat kira tu. Orang maknanya orang Kelantan kata, jangan dia buat kira kat dengan Muhammad. Mana dia mari benda tu. Pandangan-pandangan yang ketiga kata ayyakuna hadza hikayatan listihza'ihim. Ayat ni inna zunnu illa zanna. Allah Ta'ala cerita kepada mereka perli dengan kebangkitan semula, istihza'. Dalilnya Allah Ta'ala sebut di akhir ayat 33 tadi, wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Mereka duk main-main atas dunia dulu, sekarang aku bagi kepada kamu balasan. Nauzubillah. Allahu akbar. Itu ayat tafsir kadang-kadang penting huraian-huraian ni, sebab kita nak tengok dia punya susunan ayat dan campur ayat tu, baru kita nampak bagaimana perbahasan yang penuh. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada faedah yang kelima. Allah kata apa? Ayat 35, zalikum bi annakum ittakhaztum ayatillahi huzwa wa gharratkumul hayatud dunya. Balasan buruk itu dengan sebab kamu terpedaya dengan dunia dan dengan sebab kamu melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Fihi, ayat ini menunjukkan bahawa orang kafir itu istahaqqul azab, mereka berhak menerima azab li ajlil israri ala inkar, kerana mereka mengingkari agama yang benar. Itu punca dia. Jadi biasanya bila orang terpengaruh dengan dunia, dia akan tolaklah akhirat, apalah, menyekat kebebasan. Sedap juga dia punya ayat. Puak-puak ustaz ni menyekat kebebasan, menyekat kebebasan, menyekat kita punya perniagaan. Kita baru yang nak maju, mari minta zakat, cakap ni haram, tidak halal, macam-macam. Itulah sikap orang kafir. Sikap orang Islam juga, jangan coba-coba meniru puak kafir ni. Ana cerita kan, bila ana bagi nasihat kepada seorang ejen, bila dia kempen kita kata ada patuh syariah ni, marah dia. Marah. Apa beza dia kata? Patutnya terima kasihlah Pak Haji kerana tolong nasihat kepada saya kaji baliklah. Kerja buat saya ni, makan minum saya ni halal ke haram. Dia punya lawan bukan main, marah. Kita kata, awak nak berniaga ke awak nak berkelahi? Sepatutnya orang berniaga dia tak marah dengan customer komen dia. Sekurang-kurangnya dia tawaduk, dia kata okeylah, terima kasihlah kerana beri pandangan, kita cuba kaji. Barulah nampak profesional, istilah dia. Jadi dalam ayat ini, oleh kerana kamu main-main dengan cinta dunia, hilanglah akhirat. Na'udzubillah. Jadi kesimpulan kitanya, mereka diazab dengan sebab apa? Sebab mereka memperli main, nganyi main kepada agama, kepada Al-Quran, yang menyebabkan mereka berhak menerima azab, wal'iyazbillah. Tamatlah kita perbincangan 5 faedah yang dapat kita ambil, insya-Allah sebagai penamat. Dalam siri yang akan datang kita akan sambung ayat 36 37.